Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Pertua, terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk Seri Welpari atas persoalan. Untuk makluman Yang Berhormat, pengecualian faedah pinjaman bank secara menyeluruh akan memberi kesan yang ketara kepada prestasi kewangan bank, terutamanya bank-bank yang mempunyai pengkhususan pinjaman atau pendedahan yang lebih cenderung kepada golongan rentan dengan izin vulnerable. Ini akan menjejaskan pulangan kepada pendeposit dan pemegang saham yang terdiri daripada institusi-institusi yang diamanahkan dengan mandat menjaga dana simpanan rakyat seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan KUAP, Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, Permodalan Nasional Berhad PNB dan Lembaga Tabung Haji LTH. Tan Sri Pertua, Ahli Yang Berhormat, selain itu, bank-bank juga mungkin perlu memperlahankan aktiviti pinjaman atau menaikkan kadar pinjaman kepada golongan peminjam yang berisiko seperti golongan B50 dan seterusnya menjejaskan usaha untuk menggalakkan pembangunan yang inklusif pada masa hadapan. Ini boleh mengakibatkan golongan ini berpaling kepada peminjam tidak berlesen. Bank juga merupakan institusi komersial manakala pinjaman merupakan kontrak peribadi yang termeterai antara bank dan pelanggan. Oleh hal demikian, Tan Sri Pertua, bank-bank tidak wajar mengecualikan faedah secara menyeluruh kepada semua peminjam yang terkesan akibat COVID-19. Walau bagaimanapun, Tan Sri Pertua, kerajaan melalui institusi perbankan komited untuk membantu peminjam yang masih mengalami kekangan kewangan akibat COVID-19. Oleh itu, individu dan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang memerlukan bantuan disarankan dan digalakkan menghubungi bank masing-masing untuk membincangkan jenis bantuan yang sesuai dengan situasi kewangan mereka. Peminjam juga, Tan Sri Pertua, mempunyai alternatif untuk berhubung terus dengan agensi kaunseling dan perusahaan kredit AKPK untuk mendapat khidmat nasihat percuma dan mendaftar dalam mana-mana program bantuan bayaran balik pinjaman yang disediakan oleh AKPK di bawah Bank Negara Malaysia. Sekian, terima kasih Tan Sri Pertua. Baik. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Ya. Yang Berhormat, akibat COVID-19, ramai yang hilang pekerjaan. Ramai yang menghadapi masalah untuk membayar balik pinjaman daripada bank. Mohon Yang Berhormat memaklumkan berapa kadar hutang si rumah dalam negara pada masa ini. Terima kasih, Tan Sri. Tan Sri Pertua, yang ditanyakan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Welpari adalah berkaitan hutang isi rumah. Ini amat penting, Tan Sri Pertua. Sebelum pandemik COVID-19, ahli-ahli Yang Berhormat, peratusan hutang isi rumah berbanding KDNK pada akhir tahun 2019 adalah 82.7%. Selepas pandemik, pada akhir tahun 2020 adalah 93.2% dan pada akhir Disember secara agregatnya nisbah hutang isi rumah kepada KDNK berada pada paras 89%. Walaupun Tan Sri Pertua, nisbah hutang isi rumah kepada KDNK berkurang pada akhir Disember 2021 89% berbanding Disember 2020 93.2%, jumlah keseluruhan hutang isi rumah masih meningkat 4.1% kepada 1,375 bilion ringgit Malaysia, didorong terutamanya oleh pinjaman kenderaan dan perumahan akibat insentif pencukaian yang diberikan. Namun demikian, ahli yang berhormat, jumlah ini sebenarnya tidak mencerminkan purata pinjaman bagi setiap isi rumah. Untuk makluman yang berhormat, sektor isi rumah masih meminjam mengikut kemampuan dengan nisbah khidmat hutang dengan izin debt service ratio kekal dalam lingkungan paras berhemat dengan median debt service ratio pinjaman terkumpul pada paras 35% sementara median debt service ratio pinjaman yang baru diluluskan adalah 44%. Terima kasih Tan Sri Pertua. Soalan tambahan Tan Sri Yang di-Pertua. Ya, sila. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Masih berkenaan usaha kerajaan memulih ekonomi golongan berpendapatan rendah. Mohon Yang Berhormat Timbalan Menteri menyatakan impak
program pengurusan dan ketahanan kewangan urus setakat ini yang bersasar membantu pinjaman golongan B50 yang terjejas. Terima kasih. Tan Sri Pertua, yang dibangkitkan oleh Bapak Senator tadi adalah berkaitan program urus di bawah Habaran Negara Malaysia. Alhamdulillah Tan Sri Pertua, Yang Berhormat Senator, program urus telah mendapat respon yang agak baik daripada masyarakat yang menghadapi masalah kengkangan. Dan untuk maklumat Yang Berhormat, kita juga sedang telah mempertimbangkan untuk lanjutkan tempoh hanya kepada mereka mangsa banjir saja yang terlibat tempoh hari. Bagi mereka yang sudah yang tidak terlibat dengan mangsa banjir, yang tidak mendapat bantuan kewangan banjir, mereka akan berakhir pada 30 Mac tahun ini. Dan untuk mereka yang mangsa banjir, kita akan lanjutkan kerana kita faham dan peka tentang masalah yang dihadapi oleh rakyat. Dan saya kira ia juga akan sikit sebanyak membantu masyarakat yang terkesan akibat COVID-19 dan banjir. Terima kasih. Tan Sri Pertua. Tadi ada Yang Berhormat Senator Muhammad Zahid nak tanya. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak tanya sikit je. Memang niat baik oleh Kementerian Kewangan untuk bantu golongan-golongan B40, dan sebagainya. Tapi bagaimana cara, saya nak tahu bagaimana cara kerajaan memantau pelaksanaan bajet 2022 sehingga peruntukan dalam bajet ini boleh sampai ke golongan sasar ni. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Muhammad Zahid Arif atas persoalan yang amat-amat signifikan. Tan Sri Pertua ingin saya maklumkan di Dewan Yang Mulia ini, dalam bajet 2022 yang amat di bawah kepimpinan Kerajaan Keluarga Malaysia di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, inilah kali pertama satu jawatankuasa pemantau bajet diwujudkan dan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan ahlinya adalah Kementerian Kewangan dan Menteri Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hak ehwal ekonomi. Mesyuarat akan diadakan pada setiap suku tahun, minimum 4 kali setahun. Bagi tahun 2022 kita telah laksanakan satu mesyuarat untuk melihat segala isu-isu yang berkait dengan sistem penyampaian inisiatif dalam Belanjawan 2022. Dan alhamdulillah Tan Sri, suka saya dimaklumkan dalam Dewan Yang Mulia ini, hari ini 28 Mac 2022, bayaran bantuan keluarga Malaysia membabitkan 8.6 juta penerima akan dikreditkan dengan peruntukan 2 bilion ringgit. Seramai 8.6 juta penerima akan menerima bayaran 100 hingga 300 ringgit untuk fasa yang pertama berdasarkan kelayakan masing-masing. Bagi penerima yang melibatkan isi rumah, warga emas dan individu bujang, pembayaran akan terus dikreditkan ke akaun masing-masing mulai hari ini sehingga 8 April 2022. Bagi penerima yang tidak mempunyai akaun Tan Sri Pertua, termasuk yang berada di Sabah dan Sarawak, bantuan akan disalurkan melalui cawangan Bank Simpanan Nasional pada 30 Mac 2022. Dan bagi mereka juga yang tidak dapat bantuan keluarga Malaysia, dahulu Tan Sri Pertua bantuan prihatin rakyat hanya maksimum RM1,800, tetapi bantuan keluarga Malaysia kita tingkatkan sehingga tingkatkan RM200 menjadikan RM2,000. Dahulu tidak ada untuk ibu tunggal dan bapa tunggal dan warga emas. Kali ini kita ada untuk warga emas, kita tambah lagi daripada RM2,000 menjadikan RM2,300, dan ibu tunggal dan bapa tunggal kita tambah lagi RM500, RM2,500. Bagi rakyat Malaysia yang tidak layak untuk menerima, kita buka permohonan rayuan mulai 2 Mei ini selama sebulan bagi memastikan program bantuan keluarga Malaysia yang disasarkan kepada mereka yang layak, yang benar-benar layak akan dapat diterima. InsyaAllah Tan Sri Pertua, dengan apa yang kerajaan lakukan ini, sistem penyampaian yang kita lakukan dalam Belanjawan 2022 akan tercapai dan sampai kepada kumpulan sasaran. Terima kasih Tan Sri Pertua.